Okay, question number 6. A student adds weight to an elastic cord. He measures the length of the cord for each weight. He then plots a graph from the result as shown. What has he plotted on the vertical axis? So ini topik elasticity lah. Topik elasticity. What has he plotted on the vertical axis? So yang ini weight. Okay, yang ini weight. So ini benda apa? So macam mana nak tahu? So kita kena tengok bentuk. Pertama kita tengok bentuk, shape of the graph. So starting with zero weight, okay, zero weight, it give 0, and then increase the weight, so the value also increase. That means this is something which is directly proportional to the weight. Okay, weight. Yang kedua kena tahu weight is type of force. Okay, dia sebenarnya adalah daya, force. So dalam topik elasticity, if you still remember, there is one formula, satu formula yang terlibat, which is F equals to Kx. Okay, F Kx. So it is clearly, daripada equation ni kita jelas, kita nampak F directly proportional to X ataupun K lah. So sebab dia ubah dia punya weight, dia tidak cakap dia ubah dia punya spring. Kalau dia ubah spring, yes, K akan berubah. So dia tak ubah spring, dia ubah weight sahaja. Ataupun dia tak ubah cord, sorry, bukan dia guna spring, dia guna cord kan. So dia tak ubah cord yang lain. Dia measure length of the cord. So dia measure length of the cord. So dekat sini kita boleh letak length lah. Okay, length ataupun extension. So kena faham dekat sini X tu apa. Okay, F bukan berkadar terus dengan length. Okay, untuk spring ataupun elastic material, F does not directly proportional to the length, but F directly proportional to X. X is the extension. Okay, extension. And how you can find extension? Macam mana nak dapat extension? So measured length ataupun final length tolak dengan original length. Tolak dengan original length. So jelas dekat sini jawapan dia adalah C untuk nombor. Bukan C, tolak. Ditambahkan, so D lah. So jawapan dia D, measured length tolak original length. Okay, soalan nombor 7. Two children visit playground. The diagram shows them on seesaw. The seesaw is balanced. So perkataan penting dekat sini adalah balance. Okay, balance. So bila balance, kamu ingat perkataan equilibrium. Equilibrium. Okay. So bila equilibrium, dua benda. Yang pertama, kamu kena tahu dia punya syarat. Okay, syarat untuk equilibrium. Yang kedua, kena tahu kesan equilibrium. So syarat equilibrium, summation of force in any direction equals to 0. Yang kedua, moment of force at any point equals to 0. Ataupun clockwise moment equals to anti-clockwise. Itu syarat untuk equilibrium. Yang kedua, kesan equilibrium. Kesan dia yang pertama, sama ada yang pertama dia tidak bergerak, stationary. Yang kedua, dia bergerak tapi dengan uniform velocity. Ataupun zero acceleration lah. 0. A equals to 0. So itu dua benda yang kamu kena tahu untuk equilibrium. What is the name of the turning effect of the girl's weight? Okay, girl's weight. So soalan ni tidak berkait pun dengan equilibrium, tapi tak ada masalah. Dia hanya tanya berkaitan apa dia turning effect. Okay. So jelas kena faham dekat sini turning effect tu apa? It is the moment. So ni soalan direct lah. Okay, tak ada selindung apa-apa. Boleh terus jawab kan. Turning effect is the moment. Okay, moment. So jawapan dia B lah. Okay, next nombor 8, scalar quantity has. So ini soalan berkaitan dengan scalar quantity. So scalar semua tahu. Scalar lawan dia apa? Lawan dia vektor lah. Okay, lawan dia vektor. Apa beza dia? Okay, dua-dua ada quantity ataupun magnitude, sorry. Dua-dua ada magnitude. Maksudnya ada nilai, ada nombor. Okay, tapi skala dia tak ada direction. Okay, dia tak ada direction. Vektor dia ada direction. Itu je beza dia antara vektor dengan scalar quantity. So scalar quantity, magnitude and direction. So ni confirm salah lah. Ini vektor. Ada dua-dua. No magnitude. Okay, salah. Semua quantity ada magnitude. So ini memang salah lah. Has magnitude but no direction. Okay, ni betul. Ada magnitude tapi tak ada direction. Has direction but no magnitude. Sekali lagi, semua quantity ada
magnitude. So ini salah lah. So jawapan dia C untuk nombor 8. Untuk nombor 8 C. Okay, next nombor 9. A runner has a momentum. So boleh keluarkan maklumat momentum sama dengan 670. Tuliskan sekali dengan unit. Okay. Is travelling at velocity. Okay, so dia punya V sama dengan 9 meter per second. What is his mass? So untuk jawab soalan ni satu je kamu perlu tahu. What is momentum? So momentum is the product of mass and velocity ataupun velocity lah, velocity. So bila tahu ni, kalau kita tulis dalam bentuk simbol, P sama dengan M darab V. So dia nak cari mass, M sama dengan P bahagi dengan V. So P apa dia? Momentum, which is 670 kg M tolak 1. And then bahagi dengan V. V is 9 meter per second minus 1. So bahagikan, okay, bahagikan. Macam biasa kita boleh bagi nombor dulu. Bagi nombor dulu 670 bahagi 9. So dapat 74.4 kan. 74.4. Unit semua sama, kilogram. So kita tak payahlah nak tengok unit apa kan. Sebab semua yang diberikan kilogram. So of course lah kilogram. So 74.4 kilogram. Nombor 9 jawapan dia B. Okey, soalan nombor 10. Which statement is correct about energy? So ini soalan berkaitan dengan tenaga lah. Tenaga yang mana betul. Energy can be created and destroyed. So ni salah lah kan. Based on the principle of conservation of energy. Energy cannot be. Ini cannot be. Sepatutnya cannot be. Cannot be created and cannot be destroyed. Tak boleh dicipta dan dimusnahkan. Dia hanya boleh berubah bentuk saja. Energy cannot be continually transferred from one form to other. Sepatutnya can. Sepatutnya can. Boleh dipindahkan secara continually. Okay. Kemudian internal energy is also called as thermal energy. Okey, ni betul lah. Kita dah belajar topik heat masa form 1 dulu. Internal energy ataupun thermal energy can be called as internal energy. And then energy can be stored by charged object as nuclear energy. Salah lah. Okay. Dia bukan disimpan oleh charged object. Nuclear energy disimpan oleh atoms lah. Okay, atoms. Sebab tu dia panggil nuclear energy. Dia melibatkan nucleus. Bukan charge object, bukan elektron, bukan proton dan sebagainya. Okay, dia melibatkan nucleus. Okay, nucleus. Okay, so habis. So jawapan dia nombor 10. Kita pilih C. Pilih C. Okay, soalan nombor 11. A boulder of mass 4 kg rolls down a cliff and reaches the beach below with a velocity of 20 meter per second. Calculate the height of the cliff. So dia nak cari tinggi. Okay. Cari tinggi below. Reach the beach below. Okay. Dia sampai dekat bawah ni. Gambar ni mengelirukan lah. Sepatutnya dekat bawah ni dia buat V sama dengan 20 meter per second minus 1. So dekat atas ni rolls down a cliff. Calculate the height of the cliff if the surface of the cliff is assumed as smooth surface. So smooth surface maksudnya there is no friction. Okay, no friction. So dekat sini sepatutnya dia letak perkataan rolls down from rest. Itu satu point lah. Satu point yang perlu ada. Okay, tak apalah. So dia jatuh rest. Maksudnya V dia sama dengan kosong. Ataupun V dia sama dengan U. Initial velocity dia sama dengan kosong. Okay, dekat sini kosong. Okay. So ini untuk selesaikan masalah kita boleh gunakan principle of conservation of energy. Principle of conservation of energy. Okay, principle of conservation of energy. So apa dia? Total energy before must be equal to total energy after. Okay, tenaga sebelum mesti sama dengan tenaga selepas. So macam mana nak buat? Kita bahagikan kepada dua bahagian. Sebelum dekat sini, kat atas. Selepas dekat bawah. So sebelum dia bergerak tak? Dia tidak bergerak. Maksudnya kinetic energy dia sama dengan kosong. Ada ketinggian tak? Yes, dia ada ketinggian yang kita nak cari. So dia ada nilai mgh. Okay.
So adalah KE dia tak ada, kosong sebab dia tak bergerak. Okay, dekat point bawah pula, dia dah sampai bawah, ada ketinggian tak? Tak ada. Maksudnya kalau kita nak calculate dia punya potential energy, MGH, kita dah MGH kosong kan, dia tak ada ketinggian. So kita akan dapat kosong. So MGH tak ada lah, MGH tak ada. Kinetic energy ada tak? Kinetic energy ada lah. Okay, sebab dia sedang bergerak dengan laju 20 meter per second. So yes, ada. Okay. So bila kita totalkan, so sebelum dekat atas kita ada KE tambah PE, potential energy. Sama juga dekat bawah, KE tambah PE. Okay, tambah PE. Tapi dekat atas dia tak ada KE. So yang ini kosong lah. So ada PE je. So MGH. Kan? Tu kena tahulah formula untuk PE, potential energy, gravitational potential energy sama dengan, ataupun GBE sama dengan MGH. Kinetic energy apa formula dia? Half mv square. Okay. So dekat bawah pula GBE tak ada lah. Okay, GBE ada, tak ada, yang ada hanya KE. So apa formula untuk KE? Half mv square. Okay. So kita ada equation ni. So M kita boleh cancel out. So last kali tinggal apa? Tinggal, okay, kita padam sekejap. Okay. So tinggal apa? Tinggal GH sama dengan half mv square. So kita nak cari apa? M ni dah tak ada. M dah tak ada sebab kita dah cancel out. So kita nak cari apa? Kita nak cari height. Calculate the height. So H. So jadikan H sebagai subjek. So 1/2. Yang ini V square. Yang ini bahagi dengan 2G. Okay, 2 bawa sebelah kanan. Dia akan duduk bawah lah. So kemudian masukkanlah maklumat. 20 kuasa 2 V kuasa 2 darab 2 darab 10 G 10 lah. Okay, so kita akan dapat 20 kuasa 2 bahagi dengan 2 bahagi dengan 10. So dapat 20 meter lah. Okay, 20 meter. So jawapan dia A untuk nombor 11. Okay, nombor 12, choose the correct form of which geothermal resources may be obtained from. Okay, kena tahu geothermal resources lah. Daripada mana kan? Daripada perut bumi kan? Okay, geothermal resources, batu-batuan yang panas dan sebagainya. So, yang paling tepat, of course, kita akan tengok burning it and using the heat energy released to make an engine. Dia tidak melibatkan pembakaran. Okay, salah. Water is pumped where hot rock. Okay, so melibatkan hot rock. Water pump produce steam. Okay, itu prosesnya. So betul, melibatkan hot rocks. The power turns the turbine which generate electricity. Ini tidak jelas power apa. So kita tak boleh jawab lah kan. So tak tepat. Walaupun betul tapi kita tak tahu benda apa. Heat energy from fission. So fission nuclear lah. Okay, nuclear. So bukan geothermal. So salah. So jawapan dia B lah. B. Dia melibatkan hot rocks. Batu-batuan yang panas. So soalan direct kan. Okay, nombor 13. Mazlan push a drawer to a distance 70 cm with horizontal. So kamu boleh sketch sikit. Lukis sikit. So ada drawer. Lepas tu dia push dengan 0.5 Newton melalui jarak berapa? 70 cm. Okay. How much work done? So bila dah sketch ni kena tahulah work done. Kita nak cari work done, kena tahu formula work done. So work done equals to apa dia? Force darab distance kan? Darab distance. Force yang arah yang sama. Okay. Force darab distance. So force is, gantikan force sama dengan 0.5 Newton darab dengan distance. So distance is 70 cm. Cuma dalam soalan ni kena berhati-hati sebab jawapan yang diberikan dalam unit joule. So joule equivalent dengan apa? Newton meter. So melibatkan Newton dengan meter. Yang ada sekarang Newton dengan sentimeter. So tak boleh. So apa perlu kita buat? Kita kena tukarkan sentimeter kepada meter. So 0.7 meter. So kita akan dapat dalam unit joule lah. Kita dapat unit joule 0.5 darab 0.7 which is 0.35 joule. Nombor 13 A. Okay.